tumbuh-tumbuhan. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, yang makalah akan makannya tadi oleh binatang-binatang mereka itu dan diri-diri mereka itu sendiri pun boleh makan air apa ada tumbuh-tumbuhan itu. Afala yubsirun. Subhanallah. Tadi awalam yarau, hak ni yubsirun pula. Ra'a dengan basara. Nah, ra'a ni makna dengan mata. Basara ni dengan pengertian, penglihatan. Afala yubsirun. Apakah mereka itu tidak berfikir? Tidak nampak secara berfikir kah? Tak ada ambil wak tengok, wak kira. Itu makna kata afala yubsirun. Dua kali soal. Awalam yarau, afala yubsirun. Kedua itu merupakan soalan terhadap rububiyah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengaku kata dialah wagi air ke satu tempat yang diperlu oleh bumi kering kontang kepada air. Dengan sebab turun air itu maka tumbuhlah pokok-pokok ataupun tumbuhan-tumbuhan sehingga jadi subur dan dapat dimakan oleh binatang-binatang mereka dan oleh diri mereka sendiri. Tidak itu menata dia mati habis. Bila mata menata mati, dia pun kena mati juga. Dia duduk makan menata itu ya. Nah, hasilnya hidup dia adalah menata. Sebab negeri asal dunia ni negeri kasih. Asal negeri dunia ni Allah Ta'ala hatta bumi ni adalah untuk tanam meh. Itu pada mula-mula. Tetapi orang ada ilmu teknologi baru ni, dia sudah memberat kepada masalah teknologi pula. Jadi kasih ni sudah jadi kebelakangnya. Sebenarnya kasih ni lah adalah ilmu yang asal yang perlu dibinakan akan ziraah, karena dialah disebut oleh Allah dalam Quran banyak-banyak tempat sesuai dengan masa tu negeri Arab pun merupakan negeri-negeri yang ziraah dan perniagaan pun tak kurang juga. Sebagai apa dia meniagakan barang-barang tumbuhan tadi, bawa wah kayu ni pergi sini, bawa wah kayu ni pergi sini. Afala yubsirun, tidak nampakkah benda seperti itu? La ilaha illallah. Allah Ta'ala mendidik manusia ni bukan dengan peseng buta dan tuli, tapi dia suruh pakar fikiran. Dan dua dia suruh gapa dia? Suruh pakar mikir. Awalam yarau. Nah, lepas tu boleh pakar mikir. Nah, kerana agama Islam agama yang pakar fikiran, pakar otak, pakar insaf, bukan pejam mata turut dak, tapi celak mata turut. Islam ni mengajak manusia secara suruh celak mata tengok wi molek, mikir wi panjang-panjang. Bukan seperti setengah agama yang suruh turut buta dan tuli, nampak pun turut, tak nampak pun turut. Islam tidak. La ikraha fid din, tak nampak jangan masuk Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah teranglah oleh petunjuk Islam, dalil-dalil Islam ni sangat terang. Kalau berbanding dengan orang-orang yang turut agama secara buta dan tuli, al-ghayyu itu maknanya sesat. Islam ni agama yang cerak. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, daripada kesesatan. Tak ada nampak rupa sesat, tak ada langsung Islam. Sebab itulah orang yang beragama Islam ialah orang yang cerak pandangan, yakin dengan apa yang dia pegang, jelas molek dengan apa yang dia buat. Buat apa? Beribadat buat apa? Pegang agama Islam buat apa? Ada kamtop, tukcut. Nah, setiap perkara tu ada jawapan yang jelas. Jawapan yang maslahat dunianya,
jawapan yang masalah akhiratnya sangat-sangat jelas. Agama Islam bukan hanya untuk akhirat, tetapi juga untuk dunia yang sangat mewah dan limpah ruah dengan segala kelebihan-kelebihan yang diberi kepada orang-orang yang ikut agama Islam. Sebab itu amat berlainan sekali dengan agama-agama yang pesen buta dan tuli. Tak tahu tak sebab apa. Dan manusia ni, dia selalu suka kepada barang dongeng-dongeng dalam beragama. Barang yang tidak boleh masuk dengan akal tu kadang-kadang dia suka. Ini adalah bukan manusia yang penuh fitrah, tapi manusia yang digoda oleh syaitan panggil. Manusia yang digoda oleh syaitan itu dia suka mencari benda dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Dia kata inilah agama. Sebagai satu benda main-main, sebagai satu benda-benda yang apa dia dibuat coba-coba dengan secara tidak mengerti apa pun tujuan dan apa pun apa dia maksudnya daripada perbuatan itu. Itulah ashabul bid'ah, itulah ashabul kharafat. Puak-puak kharafat dan bid'ah, dia selalu beragama secara dongeng-dongeng, tidak tahu apa tujuan, dan dia selalu pejam mata dia turut, dan dia buat pasal herok pekok tak tahu tak berapa dia. Tetapi Islam bukan begitu. Hakikatul Islam adalah berdasarkan kepada afala yasma'un, berdasarkan kepada afala yubsirun. Jelas molek, tidak lagi membawa kepada kesulitan. Nah, awalam yarau, awalam yahdi. Tu pasal Islam pasal tu. Pasal bukan pak turut buta dan tuli. Pasal bukan pergi secara tidak kena duk berfikir, tetapi berfikir. Setiap cuk sunnah boleh fikir belaka, boleh ambil iktibar belaka. Nah, sunnah Nabi sama ada segi makan, segi tidur, segi bangun, segi berjalan, segi pakaian, segi apa, ada iktibar belaka. Boleh ambil jawapan setiap. Nah, persoalan tadi ada jawapan belaka. Tidak ada tempat yang keliru. Walaupun Islam ni agama yang berhubung dengan benda gaib, balasan-balasan gaib, tetapi dia dibantu oleh benda syahadah. Ayat-ayat gaib tadi selalunya dia lama dia mari berkembang dengan ayat-ayat syahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Bukan alimul ghaib saja, duk kecil hal gaib saja, syahadah tak ada. Benda nyata ni dia wari dalam Quran tu setambung atau sekerak Quran dengan benda-benda nyata, boleh nampak dengan mata sendiri, boleh telinga dengar dengan telinga. Lepas tu benda hak gaib lagi tu dia simpan satu. Mu percaya ada benda ni, percaya benda ni. Jadi mu kena percaya benda akhiratnya jelas. Sebab benda hak dunia sudah cukup jelas apa yang dibawa oleh Al-Quran. Oleh itu maka ikhwan yang semua sekalian, bagai yang Allah Ta'ala mengajak kita sangat jelas, yaitu awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ard. Al-juruz, ardil juruz ni, yaitu al-ardul yabis, la tambutu syai'an, tidak tumbuh satu kara pun. Itu yang panggil ardul juruz. Nah, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Itu bukan dalam suratul Kahfi. Nah, al-juruz. Afala yubsirun. InsyaAllah. Nah, kita kata kita mendengar dan kita melihat dan kita tu memerhati benda-benda seperti itu. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Ning tabiat orang kafir, dia tidak nak dalil kepada alamat-alamat, kepada hujah-hujah yang terang-menerang, kepada alasan yang sangat-sangat jelas. Dia tak berdalil. Dia duk gaduh nak benih lah. Lalu tu dia tanya. Nah, dia tanya belah ni, kata wa yaqulun, dan berkatalah mereka itu dengan tabiat gupuh gapah orang musyrikin